wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya kumbang mencari makan terbang seiring kali. Selamat datang kami ucapkan, moga diiringi restu ilahi. Majlis dengan rasa sukacitanya amat mengalukan kehadiran yang berusaha Encik Suhaimi bin Muhammad Syukur, Timbalan Ketua Pusakawan Kanan Perpustakaan Tunku Tun Aminah, merangkap wakil rasmi Ketua Pusakawan PTTA yang berbahagia Sarjana Meja Besar Haji Damin bin Hadis, bekas anggota pasukan polis, merangkap tetamu undangan khas pada pagi ini yang berusaha Dr. Zarul Akmal bin Haji Damin, pengarah Institut Transformasi Sosial dan Pembangunan Wilayah Transform UKHM, pegawai-pegawai kanan universiti, dekan-dekan dan timbalan-timbalan dekan, wakil-wakil ketua jabatan daripada Hak Pendidikan Tinggi Pagu, ketua-ketua pusat tanggungjawab dan jabatan UKHM Kampus Cawangan Pagu, tetamu-tetamu jemputan daripada Kolej Vocational Pagu dan Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara IKTBM Pagu, mahasiswa-mahasiswi dan seterusnya para hadirin yang dihormati sekalian. Pertama-tamanya, marilah kita memanjatkan dan melapaskan rasa syukur Alhamdulillah kehadirat Allah kerana dengan limpah kurnia dan keizinannya pada pagi yang indah dan penuh keceriaan 23 Oktober 2024 pada hari ini, kita terus dianugerahkan dengan usia yang panjang, nikmat kesihatan yang baik dan dapat bersama-sama hadir di dalam program Hari Mesra PTTA Pagu 2024 anjuran Perpustakaan Tunku Tun Aminah dengan kerjasama Perpustakaan Kerjasama Hak Pendidikan Tinggi Pagu, Institut Transformasi Sosial dan Pembangunan Wilayah Transform dan Pusat Pengajian Umum dan Kurikulum. Bagi memberkati majlis, marilah kita sama-sama memohon kerahmatan, menandatangan, mengaminkan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Encik Muhammad Khairul Azhar bin M. Yunus. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima uliq wa ratimi lima sabaq nasil haqqi bil haqq wal hadi ala siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Wahai Tuhan kami, segala puji dan syukur dipanjatkan padamu di atas segala rahmat dan nikmat yang telah Engkau kurniakan pada kami. Kami bermohon agar Engkau berkati dan rahmatilah program Hari Mesra PTTA Pagu. Jadikanlah program ini sebagai satu majlis yang diberkati dan diredai oleh-Mu, ya Allah. Dengan keberkatan majlis ini kami mohon taufik dan hidayah-Mu. Kurniakanlah kesejahteraan, kebahagiaan dan keselamatan. Anugerahkanlah kepada kami kesihatan yang sempurna, akal yang cerdas, hati yang tenang bagi menjalankan tugas yang telah diamanahkan kepada kami. Ya Allah, perelokkanlah untuk kami agama kami yang menjadi penjaga urusan kami. Perelokkanlah untuk kami dunia kami yang menjadi tempat hidup kami. Perelokkanlah untuk kami akhirat kami yang menjadi tempat kembali kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa abdika wa rasulika nabi ummi wa ala alihi wa barik wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Encik Muhammad Khairul Azhar bin M. Yunus di atas pimpinan baca doa itu tadi. Semoga majlis ini dirahmati dan berjalan dengan sempurna. Hadirin sekalian, Perpustakaan Tunku Tun Aminah melangkah dengan penuh komite menggalas tanggungjawab sebagai pusat sebaran ilmu seiring dengan keperluan dan kehendak masa kini bagi memastikan visibility PTTA sentiasa segar dalam kalangan warga kampus. Program Hari Mesra PTTA telah dimasukkan di dalam sasaran kerja tahunan PTTA bagi tahun 2024. Hari Mesra PTTA di UTHM Kampus Cawangan Pagu telah dipilih bagi merapatkan jurang yang ada di antara UTHM Parit Raja dan UTHM Kampus Cawangan Pagu. Di antara objektif program ini diadakan adalah untuk mempromosikan perkhidmatan dan kemudahan PTTA yang disediakan kepada warga UTHM khususnya di kampus Cawangan Pagu.
Untuk makluman hadirin, PTTA telah berjaya menganjurkan Hari Mesra PTTA Pago pada tahun 2023 di Ruang Legar R1 bangunan pentadbiran UTHM Kampus Cawangan Pago. Pada edisi kali ini, PTTA menganjurkan pula Hari Mesra PTTA Pago 2024 di bangunan perpustakaan Bersama Hub Pendidikan Tinggi Pago sebagai salah satu platform yang membolehkan PTTA bertemu pengguna dan memberi peluang kepada warga UTHM Kampus Pago untuk berinteraksi secara langsung. Hadirin sekalian, sebagai pembuka tirai, majlis dengan segala hormatnya menjemput Yang Berusaha Encik Suhaimi bin Muhammad Syukur, Timbalan Ketua Pustakawan Kanan PTTA selaku Wakil Rasmi Ketua Pustakawan untuk menyampaikan sepatah berkata ucapan alu-aluan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berusaha, yang berbahagia, sahaja meja besar Haji Damin bin Hadis, bekas anggota pasukan polis merangkap tamu undangan khas kita pada pagi ini. Yang berusaha Dr. Zahrul Akmal bin Haji Damin, pengarah Institut Transformasi Sosial dan Pembangunan Wilayah Transform, wakil-wakil dekan, timbalan-timbalan dekan, ketua-ketua pusat tanggungjawab dan jabatan UTHM Kampus Cawangan Pago, tamu-tamu jemputan daripada Kolej Profesional Pago dan Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara IKTBN Pago, mahasiswa-mahasiswi UTHM dan seterusnya, para hadirin yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan izin dan rahmatnya kita dapat berkumpul pada pagi ini dalam majlis iaitu Hari Mesra PTTA Pago 2024. Semua sihat ceria semua Okey, saya ingin merakamkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua yang hadir pada hari ini. Kehadiran tuan-tuan dan puan-puan pada pagi ini adalah bukti sokongan yang kami sangat hargai, dan ia memberikan semangat kepada pihak PTTA, khususnya kepada semua staf yang bertugas pada hari ini. Tahniah. Okey, seperti mana kita sedia maklum, perpustakaan bukan lagi sekadar tempat untuk meminjam buku. Okey, perpustakaan ni banyak buku, tapi sekarang ni bukan hanya untuk buku je lah. Dia berperanan sebagai pusat pengembangan intelektual yang lebih meluas lah. Okay. Perpustakaan juga berfungsi sebagai ruang untuk pelajar, pensyarah, penyelidik dan juga masyarakat bertemu, bertukar-tukar idea dan membina jaringan ilmu yang lebih kuat. Oleh yang demikian, Hari Mesra PTTA ini dianjurkan sebagai platform untuk kita semua lebih mengenali perpustakaan PTTA dan memahami perkhidmatan, kemudahan serta peluang yang disediakan kepada seluruh warga UTHM dan komuniti Pago. Okey, selain daripada itu, program seperti ini penting untuk memperkukuh hubungan perpustakaan dengan masyarakat. Kami di PTTA amat komited untuk menjadi lebih mesra pengguna dan sentiasa terbuka untuk menerima sebarang cadangan dan maklum balas daripada tuan-tuan dan puan-puan. Kami percaya setiap pandangan adalah sangat berharga dan membantu kami dalam menambah baik mutu perkhidmatan yang kami sediakan. Okey, pada masa sama pada hari ini kita beruntung kerana kita dapat menjemput dan insya-Allah kita akan mendengar
pengalaman yang sangat berharga dan bernilai daripada Sarjan Major Bersara Tuan Haji Damin bin Hadis, okey, seorang tokoh yang banyak berjasa kepada negara. So kita akan adakanlah satu sesi auto review yang akan langsung sebentar lagi. Kita akan dengarlah cerita ataupun kisah beliau, terutamanya dalam mempertahankan kedaulatan dan keamanan negara. Okey. Selain daripada itu, pada hari ini juga di Hari Mesra PTTA at Paguh ni, kita ada banyaklah program-program, contohnya FLO Meet and Greet, di mana para pengunjung berpeluang untuk berinteraksi secara langsung dengan pustakawan dari PTTA, dan pelbagai pertandingan seperti Shelving Challenge dan Matching Book juga akan diadakan. Okay. Bagi warga UTHM, perpustakaan adalah satu tempat yang memainkan peranan yang penting dalam membentuk pengalaman pembelajaran yang komprehensif. Melalui koleksi bahan rujukan yang luas, akses kepada pengalaman data dan kemudahan perkhidmatan digital, PTTA berusaha untuk memastikan setiap pelajar dan penyelidik dapat mencapai potensi tertinggi mereka. Okay? Dengan adanya sokongan padu dari pihak pengurusan tertinggi, perpustakaan kami sentiasa berkembang mengikut perkembangan teknologi dan keperluan semasa. Okay. Namun begitu, pada zaman inilah kami juga memahami bahawa cabaran era digital ini memerlukan pendekatan yang lebih inovatif. Okay. Justru kami di PTTA terus komited dalam memperkenalkan inisiatif terbaru yang menyokong pembelajaran digital dan penyelidikan berasaskan teknologi. Kami yakin bahawa perpustakaan tidak lagi hanya menjadi tempat penyimpanan ilmu, tetapi juga sebagai hub interaksi sosial yang menyatukan masyarakat, melahirkan pemimpin masa depan dan memperkukuh budaya akademik yang inklusif. Okay. Okay, akhir kata, saya berharap agar semua yang hadir dapat memanfaatkan sepenuhnya sesi yang telah diaturkan sepanjang program ini. Dan saya berdoa semoga Hari Mesra PTTA at Paguh bagi tahun 2024 ini dapat menyemai semangat ciptakan ilmu di kalangan kita semua, dan seterusnya mengukuhkan lagi hubungan perpustakaan dengan komuniti kampus. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya membuka tirai Hari Mesra PTTA at Paguh 2024. Sekian, terima kasih. Jutaan terima kasih kepada Yang Berusaha Timbalan Ketua Pusakawan Kanan PTTA di atas ucapan yang disampaikan sebentar tadi. Tuan-tuan, puan-puan, mahasiswa dan mahasiswi sekalian, bagi memeriahkan program Hari Mesra PTTA at Paguh 2024 pada hari ini, PTTA telah merancang pelbagai pengisian program yang menarik serta bermanfaat buat semua. Oleh itu, tibalah masa yang dinanti-nantikan, iaitu sesi auto review menjunjung kedaulatan berpasak keamanan, biografi Sarjan Major Bersara Haji Damin bin Hadis. Hadirin sekalian, untuk makluman, auto review bermaksud ulasan atau review yang ditulis oleh seseorang mengenai karya mereka sendiri dalam konteks buku yang merujuk kepada penulis yang memberikan penilaian, refleksi atau ulasan terhadap buku yang mereka hasilkan. Oleh itu, bolehlah kiranya saya memperkenalkan panel dan moderator bagi sesi auto review pagi ini yang juga merupakan penulis buku itu sendiri, iaitu Dr. Zahrul Akmal bin Haji Damin bersama-sama ayahandanya Sarjan Major Bersara Haji Damin bin Hadis. Tanpa membuang masa, majlis dengan penuh takzimnya mempersilakan Yang Berusaha Doktor untuk menyempurnakan sesi auto review ini. Dipersilakan.
terima kasih diucapkan kepada pengurusi majlis yang berbahagia, Encik Suhaimi bin Syukur, Timbalan Ketua Perpustakawan Kanan PTDA, merangkap wakil rasmi kepada Ketua Perpustakawan PTDA, yang berbahagia ayahanda saya lah. Saya pun tak sangka saya tulis buku ni sekadar untuk merakamkan sejarah ringkas, tentang ayahanda saya. Right, lepas tu pihak PTDA kontak saya tanya nak buat bedah buku ke tak. Saya cakap boleh aja, tapi buku yang mana? Dia kata buku yang ini, menjunjung kedaulatan berpasak keamanan. Saya kata okey je. Saya kata okey je, balik pun saya fikir. Nak buat macam mana. Kan? Saya punya cara, saya akan cakap okey. Okay, so itu. So terima kasih. Saya panggil Haji Damin ni ayah, ataupun sebenarnya saya lebih suka panggil abah. Okay, so itu pegawai kanan universiti, dekan, timbalan dekan, wakil ketua jabatan, okay, tetamu undangan daripada Kolej Vocational, Pagoh dan juga Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara, akhir TBN. Tadi sempat saya bersapa beberapa orang termasuk pensyarah yang mengiringinya. Terima kasih kerana hadir. Okey, mahasiswa-mahasiswi UTHM, para hadirin yang dihormati sekalian. Okey, semua saya sediakan pagi tadi dan semalam sebab kekangan kerja kan. So kita lihatlah hasilnya sebentar nanti. Okey, biasanya saya kalau memulakan satu-satu pembicaraan, okey, peringkat universiti, peringkat kebangsaan ataupun international yang berbahasa Melayu, saya akan memulakan dengan kata-kata yang indah-indah lah. Saya cuba melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Okey. Berbuat. Okey, tapi ramai yang dah guna kan tu. Okey, so saya pecahkan sesi ini kepada beberapa bahagian. Yang pertama, saya akan memperkenalkan diri saya dan juga ayahanda saya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita pergi kepada sesi bedah buku atau review. Okey, yang ketiga, kita akan pergi kepada sesi soal jawab. Okey, sesi soal jawab daripada audien, daripada pelajar-pelajar, daripada anak-anak. So kalau nak tanya boleh tanya. Okey, sebenarnya kenapa buku ni dibuat? Saya ada bawa buku. So ini buku edisi yang kedua, diterbitkan pada tahun 2024. Dan buku yang ini edisi yang pertama diterbitkan pada tahun 2020. Ada dua buku yang saya tulislah. So ada penambahan cerita dari tahun 2020 kepada tahun 2024. Okey, saya merupakan pengarah di Institut Transformasi Sosial dan Pembangunan Wilayah. Pada masa yang sama, saya juga merupakan pensyarah kanan di Pusat Pengajian Umum dan Co-Curriculum di bawah Jabatan Sains Sosial. Okey, so itu tentang diri saya, tentang ayahanda saya ataupun abah saya. Kalau kita lihat di sini, okey, Haji Damin bin Hadis telah dilahirkan pada tanggal 1 November 1945. Lama kan? Agak-agak berapa umur dia? Kan, 1945 di Penerok. Anak jaki daripada daerah Pontian ini telah menyertai pasukan polis di Raja Malaysia ataupun PDRM pada ketika usia 20 tahun. Anak-anak kat sini umur berapa tahun? 24, ada 20, ada yang 19 kan. Pada usia 20 tahun. Ada yang muda lagi ke? Ada. 16, 17 ada muda lagi. Okey, kena belajar bersungguh-sungguh So itu sebab generasi yang terdahulu dah cuba untuk mendapatkan keamanan negara. Okey, jadi generasi sekarang perlu kata orang mengusahakan perkara-perkara yang baik tentang diri, tentang keluarga, tentang organisasi, tentang negara supaya keamanan itu dapat dikekalkan. Okey, jadi pada usia 20 tahun telah masuk dalam PDRM. Berbagai operasi telah disertai di hutan belantara maupun di hutan bandar ataupun hutan batu. So itu oleh beliau so banyak operasi yang telah beliau terlibat.
Antaranya rusuhan anti Johnson di Pulau Pinang, rusuhan krisis mata wang, menawan kem musuh, panggilan kerja 13 Mei 1969. Tahu tak 13 Mei pasal apa? Rusuhan kaum yang terbesar dulu. Serangan Ban Nali. Ban Nali adalah sebuah kampung di Thailand, selatan Thailand, yang menyebabkan Big Boss pada ayah saya meninggal, kena tembak. Kena tembak depan mata, and then kawannya pun kena tembak dekat kepala sebagainya, ada kematian. Tapi ayah saya selamat. Tapi itu jasa-jasa orang yang terdahulu. And then pada usia 79 tahun, sekarang ini orang tua saya dia aktif dalam Persatuan Pesara Polis, sama ada peringkat lokaliti, daerah maupun negeri, dan juga Persatuan Warga Emas, so sama ada peringkat lokaliti, daerah maupun negeri, juga di peringkat masjid tempatan lah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kenapa buku ni ditulis? Kenapa buku ni ditulis? Pada peringkat awalnya orang tua saya tulis 5 muka surat saja. 5 muka surat. Balik-balik tengok, saya balik kampung, tengok tulis 5 muka surat. Ni Zarul, ni 5 muka surat. Ni Zarul, balik nanti 5 muka surat lagi. Ni 5 muka surat, tapi benda yang sama kan? Sebagai anak, kita kena memikirkan apa benda hasratnya. Jadi saya cakap baik tulis buku. So bila tulis buku sudah dapat 99 muka surat. So alhamdulillah. Jadi pada hari ini kita sungguh bertuah. So abang boleh ceritakan bagaimana kehidupan zaman kecil dulu. Zaman kecil awak semua tak sama dengan zaman kecil orang-orang tua terdahulu. Boleh ceritakan sedikit tentang zaman kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa bersyukurlah hari ini yang tak ada dalam pemikiran, tak ada dalam persangkaan, saya boleh sampai kembali. Inilah kuasa Allah. Allah yang menentukan segala-galanya. Jadi di sini ialah menyahut agenda kita pagi ini. Inilah kehidupan saya daripada saya kecil. Ialah saya daripada keluarga anak kampung, dibesarkan pun cara kampung, sehinggalah ke hayat yang ada sekarang ini. Jadi saya dilahirkan tahun 1945 dalam satu keluarga kampung, dan dibesarkan pun cara kampung dulu. Jadi waktu tu tahun 50-an saya bersekolah. Masa tu sekolah Melayu pun namanya, dengan berjalan kaki lebih kurang, kalau sekarang ni 3 km atau 4 km lah, dalam kebun getah. Kalau waktu hujan terpaksalah buka kasut, pegang kasut sampai sekolah, basuh kaki, bawa pakai kasut balik. Itulah keadaan zaman saya. Jalan tak ada, ikut bawa getah. Jadi sekolah saya sampai peringkat rendah, darjah 6 awal dulu. Ya, sebenarnya saya dapat tawaran untuk melanjutkan pelajaran lagi ke sekolah Inggeris lah waktu itu. Tapi oleh sebab keadaan keluarga waktu itu, dorongan pun tak ada, dan keadaan masyarakat dululah. Jadi saya pun tak ada respon berkenaan itu. Jadi keadaan tu habis gitu je lah. Kebetulan saya kerja nolong-nolong keluarga lah. Jadi untuk makluman, ayah saya telah meninggal waktu saya umur 3 tahun. Tahun 49 dia dah meninggal. Jadi saya hidup dengan mak, dengan keluarga yang lain, adik abang.
budak sekolah. Jadi sampailah tolong kerja waktu tu keluarga saya dah getah kebun sendiri lah. Tolonglah dah getah. Sampailah tahun 63 tercetus konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia. Waktu itu memang pencerobohan tentera daripada Indonesia ke Malaysia memang ada, termasuk kampung saya sendiri, sampai bertembak-tembak kat belakang rumah. Jadi kebetulan waktu itu yang sebenar tentera tu masuk melalui, kalau kat kampung saya dekat ada masjid, ada sekolah, sekolah. Askar tu satu kelompok di sekolah. So macam tentera Indonesia tu lalu depan sekolah tu belakang masjid, tapi askar tak nampak. Inilah kelebihan yang ada pada diorang penceroboh. Sampai ke belakang kampung saya dah bertembak-tembak, belum tembak. Lepas tu kebetulan saya bagi maklumat pada balai polis. Balai polis terus salurkan kepada tentera, terus tentera terus buat operasi, bertembak. Tembak matilah 2-3 orang. Dalam tu saya pula diminta untuk menjadi pemandu askar menjalankan operasi. Baginya dipakaikan saya dibagi uniform lah. So jadi reki pemandu. Saya pun bawa lah ke mana hala yang dia nak tuju sampai habis. Alhamdulillah lah, waktu itu tak ada apa-apa berlaku. Sampai satu saat ada pengambilan tentera. Jadi saya pun oleh sebab dah ada minat agaknya, saya bagi tahu arwah mak, saya nak masuk tentera. Mak tak bagi. Dia kata tentera bertembak aja. Saya pun diam je lah. Satu ketika lagi ada masuk pengambilan polis. Jadi dalam pengambilan polis ni saya jumpa pada mak, saya nak minta polis. Saya bagi tahu polis tak ada bertembak. Lepas tu saya cakap, mak doakan saya mak. Saya minta izin betul. Betul. Mak saya izinkan, baiklah. Saya izinkan dia. Bila mak dah izinkan, saya pun lapang dada. Saya terus pergi menghadiri temu juga polis di Johor Bahru lah, di sentral. Tapi ialah dengan berkat orang tua, saya mudah untuk dapat. Saya mudah berjaya dalam temu duka. Bila dah berjaya, saya nunggu panggilan dah. Lebih kurang 4 bulan saya dipanggil untuk menghadiri latihan polis di Raja Malaysia di Ipoh. Jadi saya menghadiri. Ada kebetulan di kampung saya ada kawan-kawan saya lah, 2-3 orang yang sama-sama memohon, sama-sama pergi. Jadi selama 6 bulan menghadiri latihan kepolisan di Ipoh. Apabila tamat, masing-masing dihantar ke tempatnya berlainan. Jadi saya kebetulan dihantar ke Pulau Pinang. Waktu tu saya pun tak tahulah Pulau Pinang kat mana, apa kat mana. Saya dihantar, kebetulan sampai di Subang Pride, naik boat, dihantar ke Josan. Lepas tu ditempatkan kat Balai Polis Petani Road. Dan kawan saya ada yang 2-3 orang sama dengan saya dihantar ke balai-balai lain lah. Saya di IPD Petani Road.
Kat situ saya menjalankan tugas sebagai anggota tugas AM lah, macam-macam. Okey Abang, tanya satu soalan, cerita panjang ni kan, banyak nak ceritanya. Senang jadi moderator hari ni kan. Tanya satu soalan dah siap semua. Okey, untuk anak-anak kalau kita lihat dahulu untuk pergi sekolah jalan kaki 3 hingga 4 kilometer, hari ini kamu bernasib baik. Sekolah depan mata, ataupun maksudnya senanglah naik kenderaan dan sampai sekolah di depan mata. Lepas tu dulu pergi sekolah kalau hujan kasut kena buka. Sekarang pernah tak kita pergi sekolah kasut kita buka kasut? Lepas tu berkaki ayam, jalan atas banding pokok getah. Lepas tu tiba di sekolah baru cuci kaki dan baru pakai kasut semula. Right? And then pada usia berapa, 17-18 tahun, okey, tentera Indonesia datang. Tentera Indonesia datang, lepas tu diminta bantuan oleh pihak tentera Malaysia untuk menjadi riki ataupun mengetuai operasi bagi membenteras tentera Indonesia yang datang. Sebab kita ada konfrontasi Malaysia-Indonesia. Waktu tu nak tubuhkan Malaysia. Malaysia ditubuhkan pada tahun bila? 1963. Betul. Okey, balik boleh check. So, saudara-saudari, anak-anak semua, jadi kita rasa bertuah dalam perkara ini kerana pada hari ini kehidupan sudah aman dan makmur. Sebab itu nama buku ini saya tulis menjunjung kedaulatan. Kita kena jaga kedaulatan, berpasak keamanan. Maksudnya nak jaga kedaulatan kena wujudkan keamanan. So badan berreform, tentera, polis bertanggungjawab pada peringkat awal untuk memastikan keamanan dalam negara kita tercipta. Okey, Abang. So tadi dah diceritakan, tanya satu soalan dia dah cover 4-5 soalan saya. Okey, jadi senanglah kerja saya pada hari ini. Jadi bila dihantar ke Pulau Pinang bersama beberapa orang rakan, so ditempatkan di Georgetown, Pulau Pinang. Dulu sampai di Pulau Pinang kena turun, kena transit, kena ambil ferry. Lepas tu ferry datang, lepas tu lori polis datang baru ambil orang tua saya lah untuk ke balai polis. So boleh cerita sedikit tak apa pengalaman hidup di Pulau Pinang pada waktu itu? Difahamkan dalam buku ini ada ditulis iaitu rusuhan anti Johnson. Anti Johnson ni siapa? Presiden Amerika Syarikat nak datang ke Malaysia. Okay, rusuhan anti Johnson, and then rusuhan krisis mata wang. So boleh cerita sedikit tentang ni? Menyentuh tugas-tugas di Georgetown, Pulau Pinang. Saya ketika itu sebagai polis tugas am. Kebetulan satu ketika ada lawatan Presiden Anthony Johnson ke Georgetown. Saya pun ketika itu tak tahulah di Georgetown ada berpihak-pihak. Ada yang berpihak anti Johnson dan ada yang berpihak kepada masyarakat yang tak suka. Jadi di situ telah jadi perbalahan antara dua pihak, menyebabkan huru-hara, pergaduhan. Bukan pergaduhan setakat pergaduhan kecil, malahan pergaduhan boleh bunuh-membunuh, bakar-membakar, kereta dibakar, orang kena pukul, jalan sana kena pukul, sini pukul. Disitulah pengalaman mula-mula saya bertugas di Pulau Pinang. Daripada situ ada lagi krisis mata wang. Kebetulan tak berapa lama ada krisis mata wang. Saya pun tak berapa faham lah apa benda yang dikrisiskan dengan mata wang ni. Di situ keadaan memang terlampau apa? Memang berlaku pergaduhan besar antara pihak-pihak yang tak suka. Macam mana saya pun tak faham lah ketika tu. Jadi jumpa orang pukul, jumpa kereta tahan bakar, macam jadi curfew, malam tak boleh keluar. Jadi ketika tu
Saya budak-budak lagi lah. Bila dah habis tugas siang, macam OCS, ambil rokok, tanya siapa nak tugas sukarela malam. Dia kata. Saya dengan suka hati saya angkat tangan tugas sukarela malam. Jadi bila malam buat roda keamanan, saya pula bukan setakat tu, bila dibagi peluang tugas malam dalam keadaan curfew, saya terus jumpa orang AMRA. Masa tu bekalkan senjata, saya terus minta peluru spare. Saya minta peluru spare dengan AMRA. Lepas tu saya ronda. Bila ada orang biasa, orang muda melanggar curfew, saya tembak. Tapi tak tembak terus lah, saya tembak ke atas. Tembak ke atas, saya panggil. Waktu tu lah, dengan semangat muda saya tu jahat, saya pukul dia apa semua. Mak bapak dia datang merayu-rayu. Datuk, waktu tu panggil Datuk. Datuk tuan, jangan. Memang itulah keadaan. Tapi kalau pasal apa, orang sana pun yang sebenar ketika itulah, dengan polis ini dia tak suka. Dia panggil polis ni doyok. Bila saya tanya apa makna doyok, doyok ni babi hutan. Jadi kami ni diibaratkan sebagai babi hutan. Itu sebab semangat kita di sana berlainan. Jadi semangat marah tu ada, semangat tugas tu pun ada. Jadi bila dah berlaku apa-apa kejadian yang semacam ni, jadi timbul kita punya semangat marah. Kita yang bertugas semacam ni, siang malam dipanggil babi hutan. Ketika itulah di Georgetown, Pulau Pinang. Itulah. Sampai satu ketika saya dengar ada pasukan polis hutan kena ambush di sepadan antara Malaysia Thailand. Okey, kejap kita simpan dulu cerita tu. Okey, anak-anak semua, kenapa Pulau Pinang jadi begitu? Kenapa ada rusuhan anti Johnson? Sebab Amerika Syarikat berfahaman demokrasi. Okey, demokrasi. Sementara dalam konteks di Malaysia, satu ketika dahulu gerakan komunis ini banyak. Okey, gerakan komunis ini banyak, dia menentang kepada demokrasi. Okey, menentang demokrasi. Sebab itu masyarakat tidak membenarkan. Pada ketika itu di Pulau Pinang tidak membenarkan Presiden Amerika Syarikat iaitu Johnson untuk datang ke Malaysia, kerana dia tidak mahu fahaman mereka mendapat tentangan. Sebab itu terdapat berlakunya kekacauan di Pulau Pinang, kekacauan anti Johnson, kekacauan Mata Wang, sebab ada rusuhan-rusuhan yang menolak kepada penerimaan fahaman demokrasi. Jadi dalam konteks ini kita boleh nampak bahawa di Pulau Pinang itu kita tahu populasinya berapa ramai Melayu, berapa ramai Cina, berapa ramai India. So kita boleh tahu berapa ramai yang memiliki pahaman-pahaman yang sedemikian. Alright, jadi itu. Jadi daripada bertugas sebagai polis di cawangan AM, so Abah bertukar kepada polis ataupun pasukan polis hutan ataupun PPH. Okey, boleh Abah kongsikan kenapa terdapat dia berlaku pertukaran daripada cawangan AM kepada pasukan polis hutan berkenaan daripada awalnya? Jadi yang sebenarnya semangat saya bertugas ni memang bersemangat kepada benda yang apa? Yang mencabar. Saya minat tugas-tugas yang mencabar. Jadi satu ketika ada pengambilan pasukan polis hutan. Sebelum tu ada telah berlaku kena ambush di sepadan Krog Thailand, di selatan Thailand, menyebabkan korban 16 anggota, termasuk atau pegawai dengan semua. Ketika itu
saya dipahamkan anggota pasukan polis sultan tu sedang dalam perjalanan dari Malaysia nak masuk ke Thailand. Jadi telah diambush. Bila diambush, telah mengorbankan 16 anggota dan pegawai, dan yang cedera tak tahu berapa ramai. Jadi di situ menyebabkan semangat berkobar-kobar saya nak masuk ke pos. Dengan cara senyap-senyap saya terus jumpa kerani, sisi ketua kerani, minta naikkan nombor saya dengan kawan-kawan saya untuk temu dia ke pasukan polis sultan. Jadi apabila sampai harinya, alhamdulillah naiklah nombor saya. Temu ke bila sampai giliran saya untuk temu duga, saya dipanggil. Macam-macam lah ditanya. Dia tanya saya, awak tak takut ke? Baru ni ada orang kena ambush sampai mati 16 orang, awak nak masuk ke hutan? Katanya. Saya jawab sepatah aja, tak. Itu je saya cakap. Lepas tu ditanya lain, terus tak banyak tanya, terus di minit-minit dah lah kata dia. Jadi itu saya cuma sepatah cakap, takut tidak? Tak. Padahal yang menanya saya bukannya pegawai murah, pegawai rendah, pegawai itu yang tinggi-tinggi untuk hadir itu dulu. Tapi tak tahulah semangat saya waktu ketika itu. Jadi saya tunggulah dalam 4 bulan saya dipanggil untuk dalam 2-3 bulan saya dipanggil untuk menghadiri latihan di Ulu Kinta. Memang ialah latihan nama pun polis hutan, latihan pun dalam hutan, memang mencabar. Kalau senjata ni memang untuk latihan lah, supaya kita memahirkan penggunaan senjata tembak menembak semua, untuk memahirkan. Okay, PPH ni dia sebenarnya pasukan polis hutan, memang banyak bekerja kat hutan. Kenapa penting PPH ni? Kerana komunis ramai dalam hutan, gerakan komunis ramai dalam hutan. Jadi pasukan polis hutan ditubuhkan untuk menggempurkan pasukan komunis yang ada dalam hutan Malaysia, supaya sama ada dia mati ataupun dia keluar daripada Malaysia. Biasanya pergi ke Thailand. Tapi PPH pada ketika itu diberikan kuasa untuk mengejar pasukan komunis, menjangkaui kedaulatan daripada Malaysia. Maksudnya boleh masuk Thailand, boleh kejar sampai Thailand, boleh bertembak sampai Thailand. So dalam konteks ini PPH memang sangat terkenal. Okay, sehingga kan ada dipanggilkan Special Force, Field Force, ada yang panggil, ada pasukan-pasukan tertentu sebagai Tiger Platoon. Okay, platoon harimau. Termasuklah ayah saya ni pernah digelarkan sebagai individu yang berada di platoon harimau untuk mengejar komunis-komunis di tanah air Malaysia. Dan tadi dinyatakan bahawa senjata tu perlu dipegang dalam akhbar. Okay, dalam akhbar yang untuk sempena kemerdekaan 2 tahun lepas, tak silap saya, orang tua saya keluar menyatakan bahawa senjata ibarat bantal peluk. Okay, senjata ibarat bantal peluk. Jadi boleh teruskan tentang operasi di pasukan PPH itu. Jadi bila saya dah tamat latihan, saya ditempatkan di Batalion 1 pasukan polis hutan, bertempat di Ulu Kinta. Batalion 1 ni tugas-tugas dia untuk sepadan, kecuali batalion lain berlainan tugas yang ada di Semenanjung. Tapi Batalion 1 ni memang ambil tugas banyak di Thailand, bukan di sepadan tapi di Thailand. Untuk makluman, sepadan ni ditugaskan untuk tentera untuk sepadan. Sementara pasukan polis hutan berdasarkan pada persetujuan antara 2 negara, Malaysia dan Thailand, kita ditugaskan untuk
masuk ke dalam Thailand untuk memburu dan membunuh komunis di Thailand. Untuk makluman, komunis di Thailand ni yang sebenar daripada Malaysia, rakyat Malaysia, tapi kebanyakan berbangsa Cina. Dia lari ke Thailand apabila Malaysia dulu ada nak memerangi komunis, dia lalu Thailand. Tapi sikap negara Thailand ni satu, dia berkecuali. Walaupun komunis duduk di negara dia, tapi dia kata jangan kacau dia sudah. Macam kita lah, jangan kacau aku dah. Kau nak duduk lah, macam tu. Jadi komunis di Thailand memang bermaharajalela. Itu ditugaskan oleh Sultan untuk sana. Kita orang pergi operasi sampai menjejak 20 batu ke dalam Thailand. Bukan setakat di sepadan. Memang dalam operasi itu, kalau dalam operasi dalam hutan, kita masuk menggunakan helikopter. Dan terus operasi hutan, kita mendaki bukit, gunung, semua hutan rimba, semua nak memburu komunis tujuan ini. Komunis memang ada dalam hutan juga. Kalau di luar ni memang biasalah. Kalau di luar di kampung-kampung komunis, kampung kebun getah aja, bukan apa. Tapi satu, orang kampung di Thailand sana, khususnya di selatan Thailand, dia tak berani nak bersuara dengan kita. Dia tahu komunis ada, kata sebagai contoh, dia ada buat serendap, tapi tak boleh nak bagi tahu. Bila dia buka suara, komunis akan cari dia di rumah, akan dibunuh. Itu sebab segala pergerakan kita tak ada siapa bagi maklumat di sana. Tapi itulah, bila dah buat operasi, memang banyaklah kejayaan, tembak-menembak. Pernah satu ketika saya bagi tahu kawan saya, pagi ini kita akan bertembak. Kawan saya pun memang tak percayalah. Kata itulah, ini mustahil lah ni. Saya kata tunggu. Perasaan saya waktu tu memang ada, tak tahu apa kelebihan. Bila ada peristiwa nak bertembak antara kumpulan saya, macam saya dah lega. Jadi apabila kawan saya tak percaya, saya kata tunggu. Kebetulan pagi itu kumpulan pelatun saya yang buat operasi, tak sampai setengah jam saya buat operasi, terus jumpa berdepan dengan komunis. Waktu tu bertembak lah, tembak. Tapi ketika itu komunis pun lari. Tak ada yang mencedera, tak ada yang pukul lah. Bila dia dah lari, lepas tu kita terus balik, buat brief, buat night ambush malam. Ambush malam ni bukan setakat malam, sampai ke pagi besok, sampai ke lusa. Sampai 2-3 hari. Tapi nama dia ambush malam, besar petang gitu. Okey, tadi dikatakan bahawa PPH yang disertai, batalion yang disertai dipanggil sebagai Pelatun Harimau. Jadi Pelatun Harimau ni maksudnya pelatun yang digeruni, yang seringkali dipanggil untuk kerja-kerja menyelamatkan pelatun-pelatun yang lain yang tak boleh selesai. Okey, sebab dulu dia tak ada komando. Jadi bila tak ada komando, pelatun ini yang diharapkan untuk membersihkan kerja-kerja yang sukar. Okey, salah satu kejayaan yang telah diperolehi adalah berjaya menawan kem musuh. So boleh ceritakan sikit Pak, berjaya menawankan kem musuh. Itulah, apabila kita dah buat ambush sampai 2-3 hari, memang kadang memang tak makan. Buat bekalan untuk sehari, itu pun bekalan masak aja. Tapi kalau
kita nak ambush, kita jumpa target, okay? Sampai 2 hari. Sampai hari ketiga tu rasanya macam kita pasal bertugas bersama dengan polis style. Jadi polis style ni dia pro-komunis yang sebenarnya. Cuma dia bersatu dengan kita antara nunjuk tugas, tapi yang sebenar dia tu banyak ke komunis. Jadi bila dah hari kedua, ketiga, dia dah tak percaya. Ini dia kata bukan polis tak makan nak apa tu. Dia pun bangun. Bila bangun, komunis tembak dia. Rupanya yang kita duduk tu depan kubu komunis. Kita sendiri pun tak sedar bahawa yang tu kubu yang depan kita. Jadi dalam kubu tu, bila dah bertembak-tembak, baru tahu tu camp komunis. Bila dah tembak, komunis lari. Rupanya komunis dia buat camp, dia buat paring daripada kubu dia untuk tujuan kesenangan, kemudahan dia lari, melarikan diri. Pasal camp tu pun berhampiran ujung kampung lah, tapi hutan. Jadi dapat, bila dia dah tak ada balas menembak, kita pun terus serbu camp. Kita dapatlah dalam sehari kita dapat tawan camp. Rupanya dalam camp tu segala kemudahan dia memang ada lah, dengan gunakan lampu elektrik semua ada, tapi dia punya generator diletak di dalam gua. Dibuat gua letak. Okey, so sampai buat night ambush 3 hari tak makan. Okey, rupa-rupanya depan mata tu adalah camp. So akhirnya dapat juga tawan camp berkenaan. Bayangkan 3 hari tak makan, kita boleh tahan tak? Lepas habis operasi berkenaan berhampiran dengan sungai, so cari ikan-ikan kat sungai. Ada yang tak tahan, dia pasang kelambu kat sungai, okay, untuk tangkap ikan. Ada yang tak tahan, baling bom tangan kat sungai supaya ikan tu mati dan timbul, nakkan makanan. So yang itu kita berjaya menawan kamp musuh. Akan tetapi PPH juga dipanggil untuk melihat tragedi 13 Mei 1969, yang mana tragedi itu adalah tragedi yang paling besar di peringkat negara kita. Konflik antara kaum yang masih lagi diingati. Banyak buku yang menulis tentang tragedi 13 Mei. So selepas 13 Mei, PPH dipanggil untuk masuk ke hutan bandar, hutan konkret. Boleh cerita kan? Kebetulan waktu 13 Mei saya bertugas di Sabah. PPH kita, pelantun saya ditugaskan di Sabah. Dalam baru berapa, tak sampai sebulan di Sabah, berlakulah Mei 13. Jadi dalam peristiwa Mei 13, kita telah dipanggil balik untuk bertugas. Saya berfikir tugas terus daripada Sabah ke Bandar Kuala Lumpur. Rupanya tidak, menggantikan orang yang di Thailand. Jadi pelantun saya terus dihantar ke Thailand untuk tugas di hutan Thailand. Selama sebulan di Thailand, baru saya balik. Pelantun balik tu baru dihantar ke Kuala Lumpur untuk tugas Mei 13. Jadi Mei 13 pada pelantun saya kurang tugas dalam keadaan yang mencabar. Jadi dia dah hujung-hujung. Cuma itu je lah tugas yang akhir. Okey, 13 Mei di Kuala Lumpur. So walaupun selepas 1 bulan masuk ke kawasan berkenaan, so senario dia bagaimana? Hubungan antara Melayu-Cina, Cina-Melayu pada ketika itu? Walaupun dah sebulan, tapi kita nampak perhubungan
antara Melayu dengan Cina memang ketara sangat. Kalau memang tengoklah raut muka pun kita faham. Macam kalau orang memang tak suka kat kita kan. Dalam 13 Mei tu saya bertugas menggunakan kenderaan. Jadi rupanya dia orang tunggu daripada atas. Dia duduk rumah tingkat, dia jibus asid daripada atas. Kalau kita ada lalu, dia tercampak asid. Jadi macam kita dalam kenderaan, kita terus, kalau bila berlaku macam tu, kita terus tembak. Terus tembak aja orang yang tu. Situlah cara bertugas di bandar. Tapi memang nampaklah dia punya, kalau kita nak beli barang, buka kedai, memang kemesraan tu tak ada. Kalau sekarang kan mesra kan, kita tanya kita nak beli apa nak. Tapi waktu tu memang nyata tak ada kemesraan. Memang tak tahulah macam mana. Tapi alhamdulillah lah, 13 Mei tidak berlarutan. Jadi itulah, terus lama-lama reda keadaannya. Okey, hubungan pada ketika itu, walaupun selepas 13 Mei, hubungan Melayu-Cina, Cina-Melayu sangat tegang. Okey, sangat tegang sehingga kan komunikasi pun breakdown. Okey, jadi komunikasi pun terhalang antara kaum. Jadi itu yang menghambat pembangunan dalam negara kita. Okey, ada beberapa masa lagi, kita sampai jam 12, tetapi 11.30 ada Q&A session. Okey, ada banyak cerita lagi. Okey, kita pergi kepada part yang climax, iaitu serangan di Ban Nali yang menyebabkan Big Boss mati. Okey, so dipersilakan. Yang sebenar sebelum berlaku serangan di Ban Nali, banyak-banyak lagi pertempuran saya telah lalui sebelum itulah. Jadi apabila cerita dia di Ban Nali, saya ketika itu saya telah bertukar ke Bertilan 8, iaitu di Sembang Renggam. Di Bertilan 8 kebetulan saya ditugaskan di company itu, tugaskan di Thailand. Jadi dah genap sebulan melalui tugas tu. Pada besok hari akan berlaku changeover tugas. Jadi rupanya kita dapat maklumat akhir lah. Komunis dia nak mengambush orang yang ambil take over tugas. Maknanya besok batalion yang nak mengambil tugas, itulah batalion yang jadi sasaran komunis. Tapi sebelum dia ambil tugas, siapa yang datang tu di Pentek, waktu tu kebetulan memang pelatun saya lah. Jadi buat rondaan jalan. Orang ke tempat lah yang ada kedudukan kita ditempatkan, kita terus buat rondaan. Alhamdulillah, kebetulan daripada pagi sampai pukul 12 tengah hari, pukul 1 hujan panas. Saya dalam kenderaan hujan panas. Saya terus bagi tahu kawan saya, hari ini hujan panas, akan berlaku pertempuran. Jaga-jaga. Jadi apabila macam tu hujan panas, masuklah kawasan-kawasan. Kebetulan terus masuk kawasan Ban Nali. Ban Nali ni kampung di Thailand, Ban Nali. Kampung Ban Nali lah namanya. Jadi waktu operasi masuk tu, dia tak ada usik pun. Dia tunggu di tepi jalan atas bukit. Pasal jalan tu bawah, jadi atas tu bukit. Dalam tinggi 6-7 kaki daripada jalan tu bukit, terus melandai. Itu kebun ketah lah. Kebun ketah dalam kampung. Jadi waktu pergi tu tak ada apa-apa berlaku. Tapi tanda-tanda tu dah ada lah, cuma menunggu je. Apabila balik, kumpulan saya menggunakan kenderaan, jadi ada 9-11 kenderaan lah.
tiap-tiap satu kenderaan tu tak ramai, 2-3 orang je. Jadi sebelah depan ada satu kereta kebal kecil lah, dan belakang pun ada satu kereta kebal kecil. Jadi apabila sampai balik, sampai satu tempat tu, kereta kebal kecil tu, pirate tu menghalakan machine gun tu hala ke bukit. Jadi agaknya lah perasaan komunis tu kita dah nampak dia kan. Waktu tu lah berlaku hujan peluru. Kita diserang dan ditembak terus. Tembak pertama tu kawan saya kena terus rebah dalam kenderaan. Jadi masing-masing terus bertembak, ambil tempat masing-masing lah, turun daripada kenderaan. Jadi penembak pirate yang depan tu baru tembak tak sampai 10 biji, 7 biji, ditembak daripada roket lancar daripada atas. Peluru terus masuk dalam kenderaan dan memusing dalam tu, terus masuk ke perut penembak kenderaan pertama. Jadi kenderaan pertama pun terus keluar daripada kawasan bunuh. Jadi apabila dia keluar kawasan bunuh, pelantun saya pula ambil tempat, terus ke depan. Macam kereta kebal saya, pelantun saya terus ambil bahagian, yang kita orang pun ambil bahagian masing-masing lah. Jadi dalam tembak-menembak tu, kawan saya kena kepala lah, tapi tak tepat dia sipi. Darah memang keluar. Kebetulan dia bersebelahan dengan pelantun komander, ketua pelantun. Jadi ketua pelantun pun nak melindungan kawan saya tu, dia mara ke depan. Apabila mara ke depan, dia tak tahu punya ke atas tu komunis dah menunggu. Dia terus jadi sasaran komunis. Komunis terus tembak dia sampai hancur badan. Dan senjata M16 dia pun kena rampas. Situ bertembak berlaku sampai daripada pukul 2 hampir sampai 4 hampir bertembak. Itulah bila dah tembak, mula-mula panggil kawan sana, panggil kawan sini, dia kata dah tak nyawa. Dia bagi tahu orang ni dah tak ada, orang ni dah tak ada. Jadi masa tu memang hati kita memang tak tahu nak bayangkan lah macam mana kita dalam pertempuran. Cuma kita menunggu saat sama ada ajal kita sampai ataupun Allah panjangkan umur kita. Tapi Alhamdulillah Allah panjangkan umur kita. Sampailah balik ke Battle Tank. Kita bawa yang luka, yang meninggal 2, yang luka parah 7 orang, hantar ke hospital Betung. Jadi apabila sampai hospital Betung, kebetulan CO, Commanding Officer Gawai atas suruh saya menjaga di hospital berdua. Jadi hospital tu jauh daripada Battle Tank, tanpa hubungan, tanpa alat hubungan apa-apa. Cuma berbekalkan peluru dengan senjata 2 orang. Sedangkan kita tahu bahawa hospital itu dikelilingi oleh komunis. Dan dapat maklumat juga, komunis akan menyerang hendap, akan membunuh semua anggota yang ada dalam hospital. Jadi bayangkanlah saya berdua macam mana nak menghadapi komunis nak menyerang. Saya bercakap dengan komunis, saya cakap dengan kawan saya, umur kita tak sampai besok pagi. Cuma saya kata baik-baiklah. Walau macam mana pun Alhamdulillah, berkat Allah nak panjangkan umur, komunis tak sampai malam tu. Disebabkan oleh pada siang tadi pertempuran telah banyak mengorbankan nyawa dia, dan yang luka parah pun banyak. Kalau tidak memang saya pun dah tak ada dah.
Saya kata dengan kawan saya, kalau 10 orang pun dia datang komunis, kita dah matilah. Saya kata alat perhubungan tak ada, kita pun tinggal 2 orang. Alhamdulillah. Tapi itulah, Allah nak panjangkan umur, komunis tak dapat menyerang pasal kematian dah banyak pada pihak dia lah. Okey, di peringkat Platun terdapat 2 orang yang meninggal, seorang pegawai yang in charge dan lagi seorang adalah anggota Platun. So abah saya ada dalam Platun berkenaan, melihat kejadian berkenaan di hadapan mata bagaimana ketuanya ditembak sampai perutnya semua hancur, dadanya hancur. Right, itu ketua yang nak melindungi anak buah yang di hadapannya yang kena tembak kepala. Okey, walaupun CP tapi cedera. Okey, so itu serangan di Banali. So kita sebenarnya ada banyak lagi tragedi yang lain, tapi jam menunjukkan 11.30 petang. Kalau ikutkan tentatif bermula 11.30 petang, boleh diadakan sesi soal jawab. Jadi adik-adik, anak-anak semua ada soalan yang nak dilontarkan kepada, saya panggil atuk lah di hadapan. Ini atuk kepada awak lah semuanya. Okey, ada soalan? Boleh ajukan sekiranya ada. Ada apa nak tanya, boleh atuk jawab. Kalau atuk boleh jawab, atuk jawab lah. Okey, kalau tak ada pertanyaan, program kita akan sampai pukul 12. Jadi kalau tak ada pertanyaan, saya teruskan lagi. Okay, saya teruskan lagi. Jadi di Banali adalah serangan yang menyebabkan kematian pegawai dan juga anggota pasukan polis hutan. Okey, yang di situ. Untuk pengetahuan saudara-saudari, ayah saya peringkat awal adalah individu paling hadapan di dalam platoon. Individu paling hadapan bermaksud dia adalah orang yang Ricky, orang yang survey. Kalau kena, dia yang kena dulu. Okey, pada peringkat awal sebelum bertukar kepada medical. Okey, ayah saya ada sijil medical juga. Right, so orang yang penting di dalam platoon dalam mencari dan membunuh komunis yang ada di Malaysia. Okey, saudara-saudari, okey, selepas itu tahun 1975, kalau kita lihat, abah keluar daripada PPH. Okey, keluar daripada PPH sebab berkahwin dengan ibu saya. Depan tu ibu saya lah, Hajah Zainab. Okey, yang sebelah ibu saya tu yang besar sikit, bukan yang kecil tu. Yang kecil tu anak saudara saya. Yang sebelah dia tu adalah adik bongsu saya. Right, bekerja sebagai pegawai polis juga di Bukit Aman pada hari ini. So dia datang semata-mata nak tengok sesi kali ini. Okey, lepas tu abah berpindah daripada PPH kepada tugas am. Okey, dan di tugas am sebenarnya banyak juga perkara-perkara yang besar telah berlaku di peringkat negara. Misalnya tragedi Tanjung Kupang, pernah dengar tak? Tak pernah dengar. Satu ketika dahulu tragedi Tanjung Kupang pernah dijadikan bahan bacaan untuk SPM. Okey, so tragedi Tanjung Kupang iaitu sebuah kapal terbang besar terhempas di Tanjung Kupang, mengorbankan menteri di dalamnya. Okey, menteri, sebab ada rampasan kapal terbang yang berlaku. So ada operasi ganja. Okey, ayah saya mengetuai operasi untuk menyahkan ganja di Pontian. Okey, ganja yang terbaik dunia ada kat Malaysia. Okey, ganja yang terbaik kat Malaysia ada kat Johor. Okey, ganja yang terbaik kat Johor ada kat Pontian. So orang tua saya yang mengetuai operasi untuk menghapuskan ganja terbaik kat dunia. Right, so itu dan menjaga kedaulatan Pulau Pisang. Siapa tahu Pulau Pisang? Tak tahu. Pulau Pisang ada di Pontian. Pulau Pisang adalah pulau yang berada di dalam kedaulatan Johor, Malaysia, tetapi dijaga oleh tentera Singapura sehingga hari ini. So ayah saya juga terlibat dengan operasi yang sedemikian. Boleh abang ceritakan tentang tragedi Tanjung Kupang, operasi ganja dan menjaga kedaulatan Pulau Pisang? Okey, nyambung cerita operasi Tanjung Kupang. Ini berkenaan kapal terbang terhempas.
Yang sebenar dapat maklumat, ini maklumat dua lah. Kapal terbang tu berlepas daripada Bayan Lepas untuk menghala ke Kuala Lumpur. Tapi dalam kapal terbang tu ada perampasan kapal terbang. Telah berlaku perampasan kapal terbang di dalam perjalanan. Jadi perampas tu suruh pilot menghalakan ke Singapura. Kebetulan dalam kapal terbang tu ada YB dan ada bodyguard. Bila ada bodyguard telah berlaku untuk menyelamatkan kapal terbang lah. Tapi malangnya perampas telah meletupkan kapal terbang di atas. Itu maklumat dah. Jadi apabila diletupkan kapal terbang tu terus meletup di atas Tanjung Kupang, berkecai sampai ke bawah. Dan saya waktu tu bertugas di Pekan Nanas, dapat maklumat, terus OSPD arahkan beberapa orang untuk tugas di Tanjung Kupang tu untuk mencari jenazah-jenazah yang mungkin masih ada. Tapi memang bila sampai ke sana memang sungguh mengerikan. Tak ada seorang pun jasad-jasad yang tinggal. Semua dah hancur. Bahkan ada yang kulit badan tersidai di dahan-dahan pokok. Yang ada daging-daging manusia terpijak kaki. Dan antara dah jadi kolam. Enjin kapal terbang masuk, dah jadi kolam. Jadi memang dalam operasi itu tak ada seorang pun yang selamat. Dan tak ada seorang pun yang cukup sifat. Semua dah tak ada apa pun. Yang tinggal cuma nama je. Jasad semua dah tak ada. Memang hancur semua. Kalau nak mungut pun cuma mungut tulang, daging. Itu je. Memang kejadian tu mengerikan sungguh. Itu yang ni lah Kat Kupang. Yang ganja Okey, tentang tragedi Tanjung Kupang, ia sebenarnya telah mengorbankan Menteri Pertanian juga pada ketika itu, iaitu Datuk Ali. Datuk Ali. Okey, Datuk Ali Menteri, and then ada juga kalau kita lihat di sini Ketua Pengarah Jabatan Kerja Raya Datuk Seri Mahfuz meninggal, Pengarah Kerja Raya Bahagian Tentera meninggal, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Perikanan meninggal, and then kalau kita lihat di sini Duta Cuba ke Malaysia meninggal. Ramai pembesar-pembesar yang meninggal di dalam tragedi rampasan kapal terbang, iaitu tragedi Tanjung Kupang. Okey, so tidak banyak yang boleh dibuat oleh ayah saya kerana jenazah telah hancur. Jadi telah dipanggil bahagian forensik untuk menguruskannya, mengutip cepisan-cepisan mayat satu persatu. Okey, yang itu tentang tragedi Tanjung Kupang. Bagaimana pula tentang operasi ganja di Pontian? Bila kita sebut tentang ganja, satu ketika dulu ganja ni memang masyhur lah di kalangan anak-anak muda. Bukan saja di Pontian, malahan di mana-mana tempat. Dia bungkus dengan kertas agak-agak segini, dia jual RM3 satu. Jadi kebetulan saya waktu tu di unit kawalan kawasan di Pekan Nanas. Saya diarahkan untuk mengetuai untuk operasi ganja. Tak tahulah apa, ketika tu bila ada operasi, saya yang diarahkan. Jadi saya bawa lah. Mula-mula saya bawa waktu malam. Saya pergi pukul 11 malam. Waktu tu belum jumpa lagi pokok ganja, cuma maklumat je. Dia bagi tahu tempat dan maklumat. Saya pun mengesan dengan bawa 10 orang anggota. Saya kesan
mengikut angin, mengikut tiupan angin. Jadi pokok ganja ni ada berbau. Saya akan mengesan akan dan menghidup ikut arah datang angin. Kalau angin daripada timur, saya mengalir ke timur juga. Jadi apabila dah terhidu bau ganja, saya pun terus berhenti dan cari. Alhamdulillah jumpa, tapi saya dapat maklumat yang nanam ganja ni orang kita yang sebenarnya dia diupah oleh toke Cina. Sedangkan orang kita ni yang sebenarnya tak kenal pun pokok ganja, diupah. Jadi satu ketika bila ada operasi ganja, tertangkaplah orang yang menanam ganja. Nak nangkap orang yang nanam ganja tadi tu, memang orang tu bukannya calang-calang orang lah, orang kita ni memang berilmu. Saya pergi rumah dia dengan kumpulan saya lah. Pergi, dia ada kat rumah, dia bagi tahu isteri dia, bagi tahu saya tak ada rumah, tapi cakap jauh. Jadi saya dengar, saya pun jauh juga tahu. Saya dengar. Saya pun terus bagi syarat pada budak-budak kepung rumah. Bila kepung rumah dia boleh tepuk dinding tu, sekali tepuk 3 papan boleh runtuh. Mula-mula ditepuk depan saya, tapi alhamdulillah pasal saya ketika tu pun buat kata orang ada pakai-pakai. Jadi tak jadi. Dia berpaling, saya tengok dia berpaling ke belakang, dia tepuk. Saya nampak 3 papan runtuh. Dia terus dive. Dia terus lagi. Saya dah brief dengan anak buah saya, suluh semua. Dia boleh melompat tali air yang selebar hampir 15 kaki. Boleh melompat. Jadi kita nak kejar, kita terpaksa turun. Tapi alhamdulillah dapat. Bila dapat, pegang, terus salah seorang daripada anggota saya ambil pelepah pisang ke pelepah kadi, terus pukul. Bila pukul, alhamdulillah dia terus lemah. Ini memang betul orang tu. Kalau orang ada ilmu tu, jangan gunakan benda keras, gunakan benda lembut. Benda lembut itulah yang jadi terus dapat. Jadi bila ekoran tertangkap tu, saya terus buat operasi demi operasi. Satu ketika dapat. Bila dapat, dia pandai. Dia tak tanam di kebun perseorangan, dia tanam di kebun kerajaan. Pasal kebun kerajaan tak akan rampas. Kalau tanam di kebun perseorangan, dia akan rampas kebun tu. Lagi ditanam di pelukar, tapi tak ada jalan masuk. Dia pandai, dia merangkak jalan masuk supaya tak ada kesan. Jadi pokok tu tegak, tapi bawah ada bulat tempat orang merangkak. Jadi apabila dah siang, saya pun cari jumpa. Pokok tu saya rasa dah 7 kaki tinggi. Saya pun ambush dalam 3 hari, 4 hari. Saya tunggu, tengok tak ada orang datang. Saya pun bagi maklumat pada pangkalan nak musnahkan pokok. Jadi cabut. Saya rasa dekat setengah hektar dia pokok ganja. Tapi yang sebenarnya pokok ganja tu banyak orang guna. Kedai-kedai makan orang guna. Dia ambil daun mungga, dia masukkan dalam sayur, dalam kuah-kuah. Sedap lah semua. Itulah
Temelang ni saya cerita. Okey, dulu penguat perasaan ya tentang dadah, tentang ganja kan, sebab dadah musuh negara kan, nombor satu ketika dahulu. Jadi ia perlu dihapuskan, termasuklah penanaman pokok ganja yang banyak ditanam di Benut Pontian So itu, jadi benda itu diharamkan pada hari ini. So tak boleh tak boleh untuk ditanam, tak boleh untuk diguna pakai, semua tak boleh. Melainkan dengan kebenaran doktor lah, dijadikan ubat-ubatan. Okey Abah, so 11.40 di sini. Seperti tadi saya ada meluangkan sedikit waktu, sekiranya ada soalan daripada anak-anak semua. Ada soalan? Ada? Okey, ada soalan. Ada 2 soalan. Saya pergi yang belakang dulu, anak-anak itu. Okey, boleh? Perkenalkan nama dan juga soalan yang ingin dilontarkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Jiran sebelah lah, jiran UTHN. Okey. Sebenarnya soalan ni saya nak tanya daripada luar cerita. Okey, boleh. Okay, pada tahun 13 Mei 1969. Ya. Nak tanya pada Atuk lah, tu Atuk ada tak pada hari kejadian tu? Oh. Atuk dah bagi tahu tadi, pada hari kejadian Atuk di Sabah. Atuk sedang menjalankan tugas keamanan di Sabah. Jadi apabila berlaku kejadian 13 Mei baru dipanggil. Waktu tu Atuk di Sabah. Atuk menjalankan tugas di Sabah. Okey, ketika itu Atuk berada di Sabah dan kemudian dipanggil untuk menjalankan operasi di Kuala Lumpur. Tetapi mengikut penceritaan tadi, sekembalinya di Kuala Lumpur, Atuk dan pasukannya telah dihantar ke Thailand. Sebulan selepas itu baru dipanggil semula ke Kuala Lumpur. Tapi kesannya masih lagi terasa. Kesan masih lagi terasa. Tuan Zami. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Haji nak tanya sikit semasa komunis tu lah, zaman komunis tu, bagaimana pihak polis membezakan antara komunis dan orang awam pada ketika itulah. Dan soalan kedua, dari segi pengalaman lah, berapa ramai Tuan Haji dah tembak ke ataupun musnahkan komunis ni, yang kalau ikut sejarahnya lah. Okey, terima kasih atas pertanyaan tu. Jadi untuk mengenal antara komunis dengan orang awam, biasanya di Thailand lah. Macam pasal kita kalau kat sini memang kita tak ada apa-apa ni. Yang sebenarnya kita ada special branch di Thailand. Kita tempatkan special branch di Thailand. Jadi dialah bagi maklumat kepada kita antara orang awam dengan komunis. Tapi yang kita nampak sendiri, komunis ni terdiri daripada bangsa Cina. Orang Melayu kita tak ada jarang masuk. Memang bangsa Cina. Cina Malaysia. Cina Malaysia yang duduk, yang lari daripada Malaysia, dia duduk di Thailand. Kalau macam orang kita biasa memang rakyat Thailand lah. Rakyat Thailand. Jadi memang kalau orang kita memang menyebelahi kita, tapi benda tu dia sendiri takut. Pasal kalau dia bagi maklumat kepada kita, dia akan dibunuh. Komunis akan bunuh dia. Itulah. Jadi kalau orang kita memang dia suka. Pasal lagi satu di macam di selatan Thailand pun ada 2 pihak komunis. Nombor 1 komunis Islam. Komunis Islam ni dia memang
menyebelahi kita. Bahkan daripada anak-anak dia pun berani jumpa kat bank kita. Ada satu ketika datang jumpa saya, dia tanya, "Cik nak beli pistol tak?" Dia kata. Kata, "Cik tak payahlah, pistol tak nak lah." Kata. Itu anak komunis. Tapi sana tak dipanggil komunis, dia sana dipanggil apa, tak tahulah, parti Islam punya ni, di selatan Thailand. Tapi komunis, antara komunis dengan parti itu dia memang berlawan, berbaik. Jadi itulah. Jadi banyak yang menyebelah kita memang ada. Tapi kalau nasibah orang kampung ni memang dia takut nak bersuara. Itu je beza dia. Pakaian sendirilah. Dia kat sana, kalau orang kita pun dia pakaian sendiri. Lagi kat sana kedudukan senjata di Thailand pada ketika itu 90% penduduk mempunyai senjata. Tak kira orang kampung ke, orang bandar ke. Kalau kita nak duduk di kedai, kalau nak minum, jangan duduk lama-lama. Lepas minum, keluar. Selalu berlaku bertembak di kedai kopi. Kalau dia bermusuh antara seorang ke seorang, dia tembak di kedai kopi. Lagi satu, di Thailand kes tu berbeza daripada Malaysia. Di sana kalau 24 jam tak dapat tangkap, kes tutup. Pasal sana, itu saya kata 90% penduduk ada senjata. Tiap-tiap orang ni kadang, kalau kita nampak kat poket dia tu, memang pistol dia tu. Kalau polis ada sampai 2-3 pistol, di sini diikat pistol dia tu. Kat betis, kat sini pistol lagi. Lain senjata yang bekat lagi. Memang 2-3 pistol dekat selatan Thailand sana. Itu memang pengalaman saya, memang tahu tu. Pernah saya duduk di Thailand, saya pergi pasar. Orang dah bagi maklumat, dia kata ada ni komunis. Tapi saya pula, ialah kita nak jaga keselamatan. Saya tak bawa senjata, saya bawa grenade. Pergi pasar, saya bawa grenade. Grenade tu saya bungkus buat kabur, saya pegang. Jadi saya memang dah tawakal kat hati. Saya duduk 3 orang tu, kalau berlaku apa-apa, memang inilah. Tapi memang orang tunjuk itu komunis, itu komunis. Kat pasar tu, bukannya kat hutan. Memang orang yang kenal dengan kita ditunjuk untuk komunis. Tapi sedih, orang tak tahu saya bawa benda-benda yang saya bawa. Saya kata inilah. Itu memang di Thailand, itulah perbezaan antara orang Melayu, orang Cina, pengganas dengan orang kita yang okey lah. Okey, terima kasih. Itu soalan pertama. Saya percaya ada soalan kedua. Cuma yang soalan kedua, berapa ramai komunis yang telah dibunuh, dia tak ada yang dia tak ada bukti spesifik. Tetapi selepas habis kejadian operasi, so telah dikira pelatun yang disertai telah membunuh 10 pengganas komunis, ada dinyatakan dalam buku. Okey, dan telah keluar dalam surat khabar pelatun dan men bunuh 10 pengganas komunis, tapi tak dapat dibuktikan secara saintifik siapa yang bunuh. Secara tepatnya yang itu. Dalam kita pertempuran, memang kita tak boleh dah jangka dah. Jadi pada saya pula, saya kalau saya nak menembak, saya tunggu nampak. Pasal apa? Peluru terhad. Memang pegawai pun dah berpesan, jangan tembak tak tentu hala, takut peluru kehabisan. Jadi dalam pertempuran itulah, bila itu pun yang mengira maklumat spesifik. Kita tak boleh nak cari komunis, nak tangkap, bawa balik mayat apa semua, tak boleh.
pasal di sana memang keadaan bahaya. Jadi berpandukan kepada maklumat kepada Special Branch, dia terus cari maklumat. Dia kata dalam pertempuran yang saya lalui ini, telah 10 orang mati dan 21 tak serap luka parah. Tapi Alhamdulillah, sebab luka parah tu, sebab kematian tu, saya Alhamdulillah panjang umur sampai sekarang. Kalau tidak, saya rasa saya di hospital tadi yang saya cerita tu, saya dah kena. Okey, kita ada berbaki masa beberapa minit sebelum tamat. Okey. Jadi untuk perbicaraan terakhir untuk sesi ini, apa nasihat Abah untuk anak? Ada soalan ke? Oh, okey. Tadi tak ada. Okey, sila. Saya tarik balik. Saya punya statement tadi. Okey, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rashid. Ya. Saya nak tanya pendapat Atok lah. Apa beza cabaran polis zaman sekarang dan polis zaman dulu? Terima kasih. Atok boleh jawab. Sekarang cabaran polis sekarang dan polis zaman dulu, kita sendiri boleh nampak. Polis sekarang cabaran dia di bandar-bandar. Sekarang komunis ideologi. Tak ada alat senjata, memang dia sendiri. Tapi dia punya ideologi tetap komunis. Dan kita boleh nampak. Kadang-kadang macam tempat saya sendirilah. Di tempat saya itu dulu memang tempat komunis di Pekan Nanas. Kita boleh nampak kemesraan tu memang kurang. Kalau biasa, kalau yang dia okey dengan kita, memang mesra, macam kawan biasa. Tapi kalau yang berjiwa komunis, memang tak ada kemesraan. Itu kita boleh kenal lah daripada situ. Memang sekarang ni, kalau zaman dulu memang kita nampak lah, senjata ada. Bahkan dulu di bandar, ini saya cerita tempat saya kerja, saya sendiri dapat maklumat ada rumah Cina bawah dia buat bilik buat store senjata. Kebetulan satu pekerja dia budak Melayu tu termasuk kat bawah tu tempat senjata. Jadi bila budak tu keluar, yang punya rumah nampak, dia ugut nak bunuh budak tu. Bila ugut nak bunuh budak tu pun lari. Kebetulan waktu lari, polis dapat maklumat. Cari budak tu, tak jumpa sampai sekarang. Bayangkan, sampai sekarang tak jumpa budak tu. Wallahualam apa cerita lah. Lagi satu, kadang di tanah perkuburan Cina, dia sembunyikan juga senjata. Itu pun saya dengan pasukan dah cari. Tapi kubur mana kita nak tahu, kecuali orang yang menanam tu yang bagi maklumat. Itulah dulu dengan sekarang. Memang sekarang daripada segi ideologi komunis dengan kemesraan dengan kita. Dulu memang bersenjata lah. Okey, ada satu soalan lagi Siapa? Wakil wanita. Okey. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alina Bilha dari College Vocational Padrum. Tadi Atuk ada beritahu yang ada dapat maklumat tentang pihak komunis. Pernah tak dapat maklumat tentang pihak komunis tapi rupanya palsu maklumat? Terima kasih. Terima kasih atas penjelasan. Segala maklumat pada ketika itu tak ada yang palsu. Pasal yang mencari maklumat ni Special Branch. Polis sendiri yang mencari maklumat, bukan maklumat daripada orang awam. Polis sudah merisik macam-macam cara, dia pergi ke tempat tu, dia cari maklumat. Bila dah dapat, memang sah dia punya maklumat. Dan
Bila dapat maklumat, tindakan polis terus diambil. Jadi tak ada maklumat palsu ya, dek ya. Kalau berkenaan komunal ni tak ada yang palsu. Okey, semua maklumat yang sah. Okey, berbaki dalam 2-3 minit ini, mungkin apa nasihat Abah untuk anak-anak di hadapan ini, remaja-remaja, belia-belia, tentang keamanan yang perlu dijaga pada hari ini? Yalah, adik-adik semua, anak-anak, Atuk tadi dah cerita daripada awal sampai akhir. Cubalah fikirkan, renungkan untuk kebaikan dan keamanan akan datang. Atuk nak cakap macam mana pun tak boleh. Jadi fikir macam mana nak menimbulkan aman. Tapi sekarang Alhamdulillah memang dah aman dah berbanding pada dulu. Zaman-zaman Atuk dulu memang tak tahulah zaman kerja ni. Baik cabaran ni, kat bandar pun banyak cabaran. Kalau polis bandar tu pun banyak cabaran. Tambah pun kalau kerja kat yang bersenjata berat, memang. Kalau pakcik dulu senjata ni waktu operasi tak lekang di tangan. Tidur pun itu buat kata jadi bantal peluk, letak sebelah. Kalau jalan senjata, tangan sentiasa kat pemicit, picu. Jadi memang itulah kesedaran sendiri, keselamatan sendiri untuk jaga sendiri. Kalau mandi di sungai, di hutan, dan tak ada tempat mandi, senjata tu letak berhampiran dengan kita boleh capai. Bukan kita letak merata, letak bila dengar komunal kita terus capai terus. Memang kalau tidur tu memanglah tidur pakai kemah, tapi kemah tinggi lah. Jadi ambil dahan kayu yang bercabang, letak senjata kat sebelah. Itulah keadaan keselamatan. Okey, terima kasih diucapkan kepada Abah ataupun Haji Damin bin Hadis di atas perkongsian pengalaman dalam sesi auto review buku yang bertajuk Menjunjung Kedaulatan Berpasak Keamanan, biografi SM ataupun Saja Meja Bersara Haji Damin bin Hadis. Okey, terima kasih juga kepada anak-anak yang datang untuk mendengar sesi auto review berkenaan. Jadi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak PTDA, kepada pihak library yang di sini, dan juga Transform, juga PPUK yang berada di main campus. Okey, terima kasih juga ditujukan kepada semua anak-anak di sini. Minta tolong berikan satu tepukan kepada anak. Okey. Alright, dengan berakhirnya ini sesi ini, jadi saya serahkan kembali kepada pihak pengurusi majlis. Okey, dipersilakan. Terima kasih Yang Berusaha Dr. Zahrul Akmal bin Haji Damin dan ayahandanya di atas perkongsian pengalaman yang sangat bermanfaat sebentar tadi. Semoga apa yang disampaikan sebentar tadi akan jadi bekalan ilmu buat kita semua dalam menjalani kehidupan. Para hadirin sekalian, sebagai penghargaan kepada panel dan moderator yang sudi meluangkan masa dalam program hari ini, dipersilakan Yang Berusaha Encik Suhaimi Muhammad Sukur, Timbalan Ketua Pustakawan, diiringi pengarah program Puan Nur Fauzan binti Mat Sarwin untuk menyampaikan cermata kenang-kenangan. Dijemput Saja Meja Bersara Haji Damin bin Hadis untuk menerima cermata, dan seterusnya Dr. Zahrul Akmal bin Haji Damin juga untuk menerima cermata kenang-kenangan daripada PTDA.
Seterusnya, sebagai tanda kenang-kenangan, saya ingin menjemput semua hadirin untuk bersama-sama untuk sesi bergambar. Kita berdiri saja. Boleh bergerak ke depan untuk kumpul kat belakang. Rapat sikit. Para hadirin sekalian, dengan ini maka berakhirlah sudah dua bicara auto review sempena program Hari Mesra PTTA Pago 2024 Anjuran Perpustakaan Tunku Aminah dengan kerjasama Perpustakaan Bersama Hak Pendidikan Tinggi Pago, Institut Transformasi Sosial dan Pembangunan Wilayah Transform dan Pusat Pengajian Umum dan Kurikulum. Sekaluk penghargaan dan ucapan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadirin sekalian yang dapat bersama-sama berada dalam majlis ini sama ada secara fizikal maupun secara atas talian melalui pautan FB PTTA KHN. Untuk makluman QR kod kehadiran program pada peserta online akan dipaparkan di skrin sebentar lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita beritahu. Okey, terima kasih. Terima kasih banyak je ya. Terima kasih. Berjumpa lagi. Semoga sihat walafiat. Tapi alhamdulillah umur dah cukup 9 segalanya di sini. Cakap mandu boleh, mata macam ni. Macam saya ni orang tengok nak kena dekat-dekat dah.